Okey, Assalamualaikum semua. Uh, Chat yang apa yang korang tengok dekat skrin ni sama saja. Saya punya dengan korang punya semua sama, tak ada beza. Uh, saya buka sekarang ni M530 H1 H4 daily. So, korang tengok. Sebab apa? Macam mana nak baca? Ramai yang cakap, cikgu macam mana saya nak baca cikgu? Macam mana tahu benda tu sell? Macam mana benda tu buy? Pertama sekali, kalau nak tengok, kita tengok H30 H1, mana major trend. Korang mesti tahu mana major, mana minor. Major adalah yang ini. Ni, warna merah ni. Sekejap saya tandakan. Ni. Yang ni merah ni kita panggil major. Yang naik atas bawah ni, selain pada yang merah ni, yang merah tak putus ni atas ni, ini kita panggil minor. Yang ini minor, yang bawah ni major. Okay, kenali dulu FRC ni bawah, mana minor, mana major. Okay, macam tengok H1 ni, sekarang major trend dia adalah sell. Tetapi tak semestinya bila major trend ni sell, price takkan turun saja, tak naik-naik, tak ada. Dan dia takkan turun tanpa ada buat ombak, tak ada. Pun bukan macam itu. Setiap price yang turun atau naik untuk major ni, dia pasti naik, turun, dia buat ombak. Itu adalah pasti. Confirm, itulah pasti. So, bila kita tahu major trend ni sell, kita cari setup sell. Setup sell adalah setiap kali price masuk ni dekat indikator atas ya, dekat apa golden line atas ni. Setiap kali price akan kena kawasan merah atas ni. Yang warna merah atas ni ada dua color, warna biru dengan warna merah. Untuk setup sell, price kena je kotak yang garisan merah, kita boleh enter sell. Masuk je sell. Tetapi mesti ingat ya, banyak kali saya pesan, money management tolong jaga. Tolong jaga. Jangan depo 10 USD nak tekan RM1, nak tekan 10 sen. Memang cepat MC. Kalau ada 10 USD, saya faham. Kadang-kadang korang semua tak cukup equity. Duit tak cukup. Ada 10 USD cikgu. Tak ada masalah, boleh. Tapi bila 10 USD, janganlah terlalu cakap ego sangat pakai account standard. Pakailah account sen. Convert pergi sen. 10 USD tu convert sen, dapat 1000 sen. 1000 sen. So 1000 sen tu kita boleh enter 10 sen. Tapi ingatlah, nilai dia 10 sen saja. Bukan 10 sen 10 kali layer. Tak. Nilai dia 10 sen. 10 sen 10 sen tu kalau nak layer kita bahagi 10. So setiap layer tu kita buat 1 sen. 10 layer saja maksimum. Jangan lebih. Untuk 1000 sen. Kalau ada 2000 sen, kita boleh buat 20 layer dengan 1 sen. Kalau tak nak banyak sangat layer, buat 2 sen, 10 layer. Nak kurangkan lagi, buat 5 layer. Tapi nilai dia 20 sen. Bagilah macam mana nilai tu kita nak buat. Sebab apa goal ni, dia tak boleh silap. Kalau silap, pasti dia floating banyak, pasti dia MC. Kalau kita money management kita jaga, insya-Allah dia pasti akan turun. Okey, macam sekarang ni. Okey. Saya enter sell dekat sini. Nilai saya 10 sen, sampai 1000 kan. Nilai saya 10 sen saja saya letak. 5, 3, 2. 5, 2, 3. Itu nilai 10 sen. Saya tak lebih pada tu. Walaupun naik floating tinggi pun saya biar saja. Sebab saya tahu money management saya boleh support. Account saya ni akan MC. Kalau floating saya melebihi 10,000 point. Lebih atas ni, tengok. Sekarang ni atas ni, even kalau dia sampai, kejap saya buat tanda dulu. Even kalau ke atas ni pun, kejap, tak tebal, takut korang tak nampak. Ni atas ni. Line biru atas ni. Kalau saya
akaun saya naik sampai atas ni baru 800 point, 800 pip, 8,000 point. Dia ada 10,000 lagi. Maksud ada 2,000 lagi boleh MC. Takkan dia jadi macam ni? Sebab apa? Sekarang ni major dia adalah sell. Paling tidak pun dia naik pun 1,100 atau 200 pip, dia kan turun ke bawah. Satu dia cakap money management kena tahu, kena kira. Bukan boleh main masuk saja. Untuk gold tak boleh. Berapa kali saya cakap? Banyak kali saya cakap. Tolong kira money management. Tolong kira money management. Okey, untuk setup macam mana nak buat sell. Ni major adalah sell. Sekarang major adalah sell untuk H1 ni. Kalau major sell ni, kita cari kawasan sell. Kawasan sell adalah di kawasan warna merah ni. Even candlestick ni kena saja kawasan merah, kita boleh buka sell. Satu layer ke dua layer, depend money management korang ya. Boleh buka sell. Bila dah untung macam mana TP dia. Ada dua TP kalau nak TP kan. TP selamat adalah line tengah-tengah ni. Sekejap, saya besarkan lagi. Sekejap saya besarkan. Kadang-kadang korang nampak sikit. Okay, example macam ni yang ini. Sekarang ni sell. Okay, major trend sell. Okay, price kena kawasan sini, naik kawasan kena merah, boleh buka position. TP ada dua. Satu TP di kawasan tengah-tengah ni. Yang warna hijau tengah-tengah ni adalah TP yang pertama. TP kedua adalah price nak masuk kawasan biru ni. Cecah di kawasan biru ni, boleh TP. Dah, itu saja. Sama juga untuk buy. Kawasan buy pun sama juga. Nanti saya cari buy ni. Ni kawasan buy. Sekarang kawasan buy ni. Ini hijau. Sekarang ni major trend ni hijau untuk buy. Kena kawasan biru ni, kita boleh anti position. Boleh masuk. TP, TP 1 tengah-tengah, TP 2 yang atas ni. Pilih sendiri nak TP yang mana. Kalau rasa TP tengah tak cukup, nak lebih sikit, TP yang atas ni. TP yang kedua. Masuk kawasan merah je cukup. Jangan tamak tunggu nak ujung-ujung tak boleh. Sebab kita tak tahu next punya candle macam mana. Next punya movement macam mana. Kita tak tahu. Cukup dengan TP tengah-tengah. Bila kena kawasan merah ni, dah cukup. Tunggu next pula. Okey, sekarang sini pula. Sini, bila dah masuk, buy. Kena sini, okey. Tapi dia tak kena price atas. Bila terjadi macam ni, naik turun, main-main dekat tengah-tengah ni, bila kena je tengah-tengah ni, TP saja. Still kita untung. Nak tunggu boleh. Dia lama sikit lah. Set lah TP kat sini. Dia pasti akan naik. Tapi cakap kita tak tahu bila naik. Lama ni. Ini sejam. Momo 2 hari ni. 32 hari ni. So paling selamat TP ada tengah-tengah. Enter sini TP tengah-tengah. Kalau korang ada management cukup, korang nak suka layer kan, nak layer-layer sini pun tak ada masalah. Tapi layer di kawasan yang betul. Sekarang ni buy. Kalau sekarang ni major trend adalah buy. Layer di kawasan biru. Bukan layer buy kawasan merah. Salah. Layer di kawasan biru. Bila korang selalu main layer banyak, TP adalah tengah-tengah ni. Paling selamat. TP tengah cukup. Masuk kawasan biru ni, buy. Bila dah kena kawasan kuning ni, jangan enter lagi. Cukup. Price naik sampai kawasan tengah-tengah ni hijau ni, dah TP. Cukup. Tunggu next pula setup. Banyak sangat. Untuk gold boleh, semua currency boleh, minyak boleh, apa saja pun boleh. Tapi SOP dia adalah itu. Jangan ubah SOP dia. Okay, sekarang yang ini saya tandakan adalah sell. Bila sell ni, price masuk kawasan merah ni, setup sell. So, korang nak layer berapa banyak pun terpulang. Ikut money management masing-masing. TP dia adalah kawasan hijau. Price kena kawasan hijau, TP dah cukup. Cari setup lain. Setup ni keluar pula. Setup kalau kena warna merah. Layer lah. TP ke tengah-tengah. Dah cukup. Tunggu lain pula. Macam itulah seterusnya. Sampai bila-bila. Tapi kalau tamak menguasai diri, emosi tak kawal, money management tak jaga, confirm MC. Even sekarang ni kan, naik. Ikutkan sebenarnya yang saya enter ni kawasan merah tapi dia naik lagi. Tak apa. Cukup. Nampak ni. Cukup kena tengah-tengah ni kawasan BE ataupun break even, saya close. Mungkin setup ni tak cantik. Saya close
Tak ada profit pun tak apa. Tapi saya tak rugi. Saya tak MC. Sabar saja. Saya letak sini. Betul-betul saya letak kat sini. Tengok line apa warna-warna pink ni. Price ni kena sini maksudnya break even. So tak ada untung, tak ada rugi. So saya close. Dah, saya tunggu next setup. Mungkin setup ni dia akan nak buy. Ataupun besok mungkin setup tu kena situ, saya close. Dah, saya tak rugi tak apa. Sebab apa? Kena tahu hari Jumaat ni FOMC. Bila FOMC ni, faham movement dia terlalu besar. Siapa equity kecil, jangan masuk. Tapi seloknya jangan masuk. Biar lepaskan FOMC. Okay, tahu ya? Tolong respon ya. Tahu ya kawasan buy, kawasan sell macam mana ya? Cikgu. Tahu cikgu. Entry memang Okey, dekat H1 ke cikgu? Tak. Ini saya tunjuk sebagai contoh. Sebagai contoh. Eloknya TF berapa? Nak entry. Okey, sebenarnya kalau nak cantik TF tu sebenarnya kejap saya tunjukkan. Entry kita adalah TF yang kecil. Saya pakai TF5 untuk tengok movement dia. Entry dia. Saya pakai M30 H1 dengan daily. H4 ni saya buka untuk tunjuk korang saja. Tak pakai pun tak apa. Saya closekan. Kejap. Okay, saya pakai M30 H1 dengan daily. Tiga-tiga mesti selari. Selari maksudnya arah yang sama ya. Saya tak boleh nak cakap, cikgu arah yang sama macam mana cikgu? Allahuakbar. Arah yang sama sekarang ni kita nak tengok apa? Bila M30 H1 dengan daily semua sell. So arah apa yang kita nak cari? Mestilah arah sell kan? Okey. Bila arah sell tu sekarang ni okey, cuma cantik tengok. Minor dah naik ke atas. Ini H1 pun dia main lega-lega dekat atas. Bermaksud dia belum ada setup untuk sell lagi. Dia mungkin boleh naik lagi. Kita nak tengok macam mana kita nak tunggu setup sell tu. Okey, kita buka M5. Bukan semua laptop boleh buka M5 Saya bagi tahu. Sebab apa? Setting ni dah berat. Bagi tahu siapa yang laptop lama tu jangan buka bawah daripada M30. Siapa yang ada komputer tu pakai HDD jangan buka bawah pada M30. Nanti akan jadi jam ataupun loading lama. M30 lepas tu jangan pakai satu time frame tukar-tukar pun tak boleh. Buka 3 time frame. Siap-siapkan M30 H1 daily. Jangan tukar-tukar. Kalau tukar-tukar sekarang M30 pakai satu time frame cukup lah. Kejap lagi tukar H1, kejap lagi tukar daily. Kalau komputer tu jenis gaming punya tak apalah. Dia pakai grafik tinggi, RAM tinggi, tak apalah boleh. Kalau setakat komputer jenis yang biasa China ke atau yang lama jangan buat macam tu. Nanti lag, orang lain dah entry, korang punya laptop masih loading lagi. Okey, berbalik pada kita punya entry. Okey, M30 H1 dengan daily. Semua arah yang sama. Cuba tengok major tu kat mana? Major tu masih merah untuk M30. H1. H1 pun major pun masih merah lagi. Maksudnya sell. Lepas tu day. Untuk day 1. Okey, day 1 ni kita jangan tengok dekat major. Kita tengok dekat minor. Kalau tengok major tu bermaksud kalau untuk day 1 nanti terlalu lama untuk floating. Kita tengok minor saja. Minor tu arah ke mana? Okey, bila minor tu arah ke bawah baru saja terjadi warna kuning ni ataupun warna apa korang punya screen tu. Maksudnya sell ni, masih sell. Kalau dia nak buat naik ke atas macam kata nak buat macam mata kain naik atas ni mungkin ambil 2-3 hari. Mungkin minggu depan lepas FOMC baru dia nak buy. So maksudnya setup sell tu masih ada. So sekarang ni kita cari setup sell. Okey, pergi M5. Kalau M5 major masih buy lagi. So kemungkinan dia naik tu masih tinggi lagi. Naik tu masih tinggi. So tunggu major untuk M5 ni turun ke sell. Lepas tu baru boleh setup sell untuk M30 dengan H1 jadi valid. Dia ikut arah yang sama. Okey, terima kasih cikgu. Faham? Okey, saya buka soalan. Siapa yang tak tahu tolong tanya.
Jangan senyap sebab apa dalam grup macam-macam nak tanya. Cikgu tak tahu ni sampai DM saya personal. Sekarang saya buka soalan untuk korang bertanya. Buka slot soalan untuk korang tanya. Cikgu. Ya. Macam mana nak buat time frame keluar banyak cerita cikgu? Saya baru belajar laptop ni, tak pandai cikgu. Okey. Bila dah set satu ni, tahu tak ni? Ni, market watch tahu tak? Siapa yang cakap tadi ni? Saya tak tahu nama. Siapa nama? Zaidi saya. Okey, Zaidi. Tahu tak market watch tadi? Tahu tak? Okey, market watch ni kita nak buka ni kan. Okey, misal kata pergi kat pair gold ni, right click tu atas tu, chart window, nampak tak? Nampak tak Zaidi? Nampak cikgu, nampak. Okey, klik kat chart window tu je. Tu buka satu lagi chart. Tu kalau nak buat lagi pergi right click chart window. Buka lagi satu chart. Nampak tak? Nampak cikgu, faham. Macam tu je. Okey. Mana kita kena tekan banyak kali lah nak keluarkan. Yelah, betul. Berapa chart kita nak? Kita nak buat 5 chart. Tekan 5 kali. Okey, baik cikgu. Lepas tu kalau nak buat macam ini, kalau tekan yang ini untuk keluarkan 4 chart ni, biasa kalau tekan tengah-tengah yang tengah ni dia akan jadi macam ni. Nampak tak? 4 ni macam ini. Depends lah kita punya layout nak macam mana. Kalau layout kita nak memanjang, dekat atas ni ada tulis Windows WINDOW ni. Tekan Windows ni ada tunjuk gambar tu macam mana kita nak. Vertical ke, horizon ke, panjang ke. Depends lah. Saya suka macam ni, panjang macam ni. So saya tekan macam ni. Okay, soalan lain? Faham Faham cikgu. Faham. Okay, cantik. Soalan lain? Okey cikgu, Assalamualaikum. Salam. Okey, minta maaf cikgu. Saya baru memang pakai laptop ni. Saya punya cat dia yang 9 dengan 300 tu dia terpisah lah. Okay, 9 dengan 300 terpisah. So nak cantumkan macam ni, yang tu macam mana Tadi kan saya tanya siapa yang belum siap lagi tapi tak nak jawab. Saya tengah setting cari Jangan cuba jawab je. Bila tanya saya tanya tu respon. So saya tahu, saya assume ke tadi semua dah clear. Okey, sekarang indikator awak ni nampak tak? Indikator tepi tu. Nampak tak yang ni? Okey, kan ada tulis apa FSRC color ni kan? Betul. Okey, klik dekat FSRC color tu, tarik jangan lepas ke bawah indikator tu. Okey. Itu saja. Setting balik, lepas tu yang atas tu boleh delete. Oh ya, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, soalan lain tolong. Okey cikgu, saya ada satu soalan. Kalau kita nak swing lah, contohlah guna indikator cikgu ni, adakah kita nak kena buka weekly atau kita just buka yang time frame daily juga macam ni juga? Okey, kalau kita nak swing tu buka H1, H4 daily. Tiga-tiga tu. So kita berpandukan daily. Berpandukan daily juga Ya, berpandukan daily, tapi cuma H1 tu kita tempat nak entry je. Tapi mesti tahu kena kira daily punya floating berapa. Okey. Daily punya floating berapa. Jangan main masuk saja. Kalau intraday pula? Intraday macam yang saya ajar ni lah. Macam tadi lah. Okey. Hello? Okey, soalan lain, soalan. Cikgu? Ya. Kalau kita nak cut loss kat mana ya? Cut loss, kenapa tuan nak cut loss? Contoh kalau kita layer dah sampai line tu kan, sampai yang merah tu, lepas tu kita layer sell. Kita layer sell, lepas tu dia naik lagi tu. Kita nak tunggu juga. Kita tunggu lagi untuk sell. Boleh kita hold, tapi macam saya cakap lah, money management kita kena kira berapa equity kita, kena kira semua tu. Yalah, tapi sampai berapa yang boleh hold?
Kita senang cakap lah, tuan berapa sanggup rugi untuk sekali entry? 10%, 20%? 50%. Contoh 50%. Kalau 5% tunggu sampai 50% lah. Oh, sampai 50% tu baru kita kat loss lah. Kat loss lah. Oh, okey. Sebab apa, kalau misal kata tuan entry tempat yang cantik, tengok temu time frame, insyaAllah tak boleh cut loss dan tak boleh MC. Oh. Tapi kalau tuan entry tempat yang silap, lepas tu money management tak jaga, confirm. Itu pasti. Yalah, itu memang akan MC lah. Maksudnya kita dah time entry tu kita dah follow lah. Tapi macam news kalau tak tahu lah, dia akan kita naik 200-300 pip. Jadi saya boleh hold lagi lah. Betul, boleh. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Soalan lain? Okey cikgu. Ya, silakan. Saya nak tanya broker yang cikgu suggest ni, dia pakai account Sen, adakah berapa limit dia sebenarnya? Sebab saya pun nak pakai broker cikgu ni. Sebab sebelum ni saya pakai broker lain. So dia punya bila dia tutup spread dia akan kangkang besar. Dia punya tu kena. Yang ini dia 45 pip saja. 45 pip. Dia punya kangkang spread dia lah. Yelah kangkang spread dia. Kita dipanggil dia spread dia 45 point ataupun 4.5 pip. So dia punya tu standard paling minimum account boleh depo $10 lah. 10 USD. 10 USD lah. RM44. Oh, RM4 lah. Okay. Sebab baru nak pakai broker cikgu ni sebab itu hari kena broker bila tutup asyik kena SL baru tengok apa salah. Dia kangkang besar lagi kan. Dia tengok broker rupanya bila tutup. Kadang-kadang tu lah. So far yang ini broker seeker market, kalau masa market close dia tak ada kangkang. Dia still yang sama juga. Tak kangkang lah. Tak macam ada setengah broker tu lah. Kalau saya pun ada broker FBS pun sama. Tutup dia mungkin kangkang. Kita kena tu lah. Tapi macam saya cakap lah, kalau management cantik semua, mustahil boleh silap. Ya, sebab saya biasa buat bila untuk set up akaun perang untuk FOMC tu biasa saya buat lah. Tu kadang tu lah. Faham. Okay, soalan lain. Siapa yang ada soalan? Siapa? Salamnya. Boleh dengar tapi jauh sikit. Boleh tak tengok rantai? Sabar sikit Sekejap Cikgu dengar tak cikgu? Dengar clear. Okey, baik. Boleh tak cikgu terangkan sekali lagi untuk entry untuk scalping punya? Boleh tak cikgu? Sebab boleh. Loss lagi. Tadi connection slow. Saya tak dapat nak catch up dekat mana entry, dekat mana tu. Okey, sekarang tuan tengok nampak tak saya main screen ni? Saya nampak. Okey, sekarang major trend ni sell kan, betul? Ya betul, merah bawah tu kan? Betul, major trend sell. So sekarang indikator golden line kat atas ni, kalau misalnya kata major trend ni sell, kita cari setup sell price yang kena kawasan merah di atas ni. Apa saja price CS yang kena, nampak? Okey. Apa yang kena, kita enter. TP ada dua. Satu TP di kawasan hijau tengah-tengah ni, TP yang paling selamat. TP nombor 2, CS tu masuk kawasan biru. Okey. Cikgu. Ya. Kan line merah tu dia banyak kan? Tak saya ada 6 tu tak? Line 6 tu. Mana betul. satu dekat nak enter tu? Mana Tak satu yang kisah. nak enter line merah tu? Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tetapi macam cakap lah, kalau nak enter, nak main layer ataupun nak FM ke apa, kita kena tengok line bila dah masuk tu, kita boleh hantar askar kecil dulu. Macam saya cakap lah, kita tak tahu kadang price tu kena je merah terus terjun bawah. Mungkin. Ataupun price tu naik sampai kena warna kuning ni baru terjun bawah. Mungkin. Saya tak tahu. Saya tak jangka price tu stop kat mana. Tapi kalau misalnya kita kena kawasan merah ni, kita boleh hantar askar kecil. Hantarlah askar kecil dulu. Askar peninjau. Naik lagi sikit sampai line nombor 3, nombor 4 ni, hantar balik
satu lagi. Mungkin corporal ke, mungkin supervisor orang ke, whatever, hantar tu. Bila line warna kuning ni, baru letak besar sedikit daripada nombor 1 dengan nombor 2. Macam tu. Cakap senang cakap macam martingale. Enter macam Entry time frame berapa yo? apa dia? Yang cikgu tunjuk ni time frame berapa ni? Ini saya tunjuk M30. Entry memang M30 lah untuk trade setup. Tak semestinya. Okey. Boleh time frame pun boleh lah. Template kecil pun boleh. Tuan nak tengok template M5 pun boleh. Tapi saya beritahu kalau tuan nak buka M5, laptop tuan mesti cun. Sebab apa? Setting ni berat. Jangan set tuan ada laptop lama yang tebal tu. Saya tahu, faham, kadang-kadang korang semua tak ada laptop yang canggih, faham. Tapi saya beritahu juga, kalau laptop macam tu boleh buka, jangan buka bawah pada M30. Buka pada bawah pada M30, pasti hang nanti. Ada yang seorang tu, klien tu hang 4 jam dah, tak boleh nak buat. Saya bagi tahu dah, tapi dia cakap saja nak tengok. Saja nak tengok 4 jam lah loading. Sebab saya bagi tahu awal-awal. Major trend. Boleh follow M1 juga? Boleh. Tapi laptop kau tu boleh buka M1 ke? Boleh. Kalau boleh cantik lah, cun lah. Tak ada masalah lah. Boleh buka. Kalau major trend, paling tepat kita ikut TS berapa, cikgu? Okey, major trend ni sebenarnya tuan mesti tahu tuan. Dia macam sungai tuan. Dia macam sungai. Aliran sungai tu daripada utara pergi selatan. Okey. Bila ada daripada utara pergi selatan, kita dah tahu air sungai tu semua pergi arah ke selatan. Dia takkan patah balik ke utara. So kita cari arah yang sama pergi ke selatan. Sama juga macam entry ni. Entry ni kita dah tahu. Major trend kita tengok M30, H1, H4, Delhi, semua arah sell. Bila semua arah sell, kita cari arah sell juga semua. Ikut trend, semua kena ikut trend. Kita buka dia punya ibu kepada trend tu TF berapa? Okey, kalau ibu daripada trend tu sebenarnya DL1, Delhi. Ini bukan M1. Kan cakap M1 kena tengok kita entry macam mana dekat M1. Kalau kita nak tahu, tuan cakap ibu kepada setup tu Delhi lah. Kita tahu di mana. Tapi Delhi kita tak boleh tengok major. Delhi kita tengok minor. Dah pula. Kita tengok minor lah. Macam ni minor. Kalau tuan tengok Delhi dekat major, tuan tahu tak floating untuk major ni berapa untuk Delhi ni? Kurang-kurang pun 800 pip. Ni 2,400 pip. Aircon masih tak boleh support. Cuma ni tengok minor ni, nampak tak minor ni? Kita nampak minor ni, kita dah faham dah. Minor ni turun ke bawah, betul? So sekarang ni turun ke bawah. So sekarang ni bila turun ke bawah minor untuk Day 1 ni, so pergerakan untuk 2-3 hari lagi pasti akan sell juga. So kita pergi time frame kecil, kita cari setup sell. Tapi kalau minor ni, minor ni naik atas macam ni, nampak tak? Macam ni, nampak ni? Okey, kita dah nampak ni minor ni naik, ertinya maksudnya dia pacak ke atas kan? So kita pacak ke atas minor tu, so maksudnya major akan pergi ke arah buy lah. So time frame kecil kita cari buy lah. Walaupun set major untuk daily ni sell, kan saya cakap kalau tuan punya equity boleh support untuk keseluruhan major Day 1 ni, tak apa tuan tengok untuk setup ni kalau floating saya cakap ni 11,000 1,500 pip 1,500 pip boleh tahan ke tuan? 11,000 tuan mesti ada sekurang floating pun 10,000 USD, 10,000 sen floating saja. Equity kong mesti ada 500,000. Boleh lah ikut Day 1.
So kalau tak ada equity macam tu, kita tengok minor saja dekat day one, kita pergi time frame kecil, kita ikut cari arah yang sama. So kalau macam kata yang day one ni, yang mesti saya tunjuk arrow ni adalah day one arah ke atas, kita dah nampak arah nak buy. So time frame kecil kita cari setup buy lah. Tak kisah time frame kecil tu tuan nak sekecil mana pun, tak ada masalah. Oh. Ya. Sekarang kita tengok dari setting tu lah. Betul. Kita semua memang cakap, saya rasa simple punya indicator ni saya bagi arah mana saja. Tengok arah dia. Arah saja. So maksudnya ikut arah sajalah. Faham. Faham dulu. Tak apa, tak kisah. Nama saya Edi, panggil Edi pun boleh, panggil tuan pun boleh, panggil cikgu pun boleh, mana pun boleh. Okey, soalan lain. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Senyap pula. Cikgu kata semua kena pergi sama arah. Semua internet kot. Sekejap. Macam mana cikgu kata kena bagi semua sama arah? Arah meja lah, kita tengok meja. Hello? Semua arah meja sama Semua arah meja. Kalau minor tu tak kisahlah, tapi janji arah meja tu mesti semua sama. Betul. Okey tuan, saya nak bagi tahu siapa nama ni? Amirul. Hello, Amirul. Okey. Tuan Amirul, kita nak pergi utara, kita masuk Tapah, kita masuk Bido untuk makan tengah hari, kita masuk Gopeng untuk pergi RR untuk nak kencing ke apa, tapi arah kita ke utara kan? Betul tak? Tapi kalau kita nak pergi utara, adakah kita nak patah balik pergi selatan? Salah tu. So kita mesti pergi keluar, kita mesti arah ke utara. Sama juga macam ni. Trade ni. Kita tengok M30H1 daily semua arah ke sell. So kita cari setup sell lah. Masuk setup sell, cari setup sell. Jangan kita pergi setup buy. Dah salah tu. Cari arah setup yang sama, arah yang sama. Baik go. Jangan lawan arah. Kalau lawan arah, kalau tahu baca time frame kecil tak apa. Nak lawan arah sikit ke ambil ABC tak apa. Saya tak ada masalah. Ikut kefahaman analisa masing-masing. Tapi kalau tak tahu, ikut arah saja. Tapi bila dah tahu, ikut arah, dah tahu, and then money management kena jaga. Jangan tak jaga money management. Nanti MC. Susah nanti. Ya. Kalau kata M1 punya time frame, boleh scalping ada? Boleh. Benda ni boleh scalping, tak ada masalah. Dia kena apa zone merah tu, sell. Okey, kalau bisa kata tuan okey, saya sebab tuan cakap M1 kan? Saya ajar M1 kan? Okey. Sekarang M1 dia punya meja buy ke sell? M1. Sell. Sell. Okey, meja dia sell Okey, bila meja sell tuan cari arah sell lah. Sell sajalah. Sell sajalah. Bila meja beli tukar arah buy, cari buy je lah. Kira dia maksud saya kira kalau kata sell, dia touch zone merah, line merah 5 tu, and then kita buat sell je lah. Betul. Tapi mesti tahulah. Refer daripada FFT ni. Betul, tapi mesti tahulah M1 janganlah hold sampai macam tuan nak hold H1 pula. Dah lah. Saya bagi tahu kadang setengah tu macam itu. Entry di M1 tapi nak hold macam H1 memang tak boleh lah. Kalau M1 ABC je, asal biru close dah. 10 pip ke 5 pip ke dah cukup. Selalunya saya 15 ke 10 je lah. Ikut tak kisah. Buat macam tu je. Kalau misalnya kita naik floating, tinggal sikit. Entry nombor 2 tu lebih sikit daripada nombor 1. Kalau layer 3 ke layer 4 mesti lebih sikit. So bila kita turun break even, untung boleh close dah.
Dia sesuai set TP juga. Apa dia? Untuk M1 scalping, dia sesuai tak untuk kita kalau kita nak set TP? Boleh. Lagi cantik lah tu sebenarnya. Ha? Lebih selamat lah. Oh. Kadang-kadang price tu bila sampai ke sepatutnya kita nak close, tapi dia floating balik, dia bump balik ke atas atau ke bawah. So kita lebih elok letak TP lah. So TP dia garisan hijau tengah tu ke ataupun macam mana? Yelah, itu TP selamat lah. So TP selamat lah. Hmm. Second TP yang dekat line biru bawah permulaan tu lah. Alright. Dia faham you. Faham Alright. Lagi soalan? Cikgu, Ya. apa ni, macam mana cikgu boleh buat sharp entry tu? Syak Allah ya Tuhan aku. Okey, nak tengok sharp entry ni korang mesti kuasai ilmu SND, supply and demand. Oh, Korang mesti tahu supply and demand. Macam kata example ni, kejap, M30. Okay. Ni. Nampak tak ni? okay. Garis yang ni support dia, ni resistance dia. Okey. Bila kita tahu macam ni, kita nak tengok mana arahnya price tu pergi. Okey, misalnya kata price ni dah tembus atas ni. Resistance bukan support. Resistance ni bertukar jadi support, betul? Bila support tekan, bila dia naik atas ni, price yang buka je daripada atas ni, kita boleh buy. Sama juga macam sell. Kalau kita sell, kita tahu price support ni, okey, kita tengok mana. Itu kita entry kat situ. Oh, okay. Ini SNR ni. Betul. Kena tahu sikit lah tentang SNR, supply and demand, support resistance. Kena tahu sikit lah. Nak cakap kuasai 100%, kalau tahu kuasai 100% tak payah pakai indikator yang atas ni. Okay. Okay, cikgu, terima kasih. Sama. Soalan. Ya, silakan. Saya nak tanya ya. Macam mana cikgu buat perkiraan contoh bila dah sesuai untuk entry. Macam tadi cikgu ada share kan yang slow standby. Betul. Lama cikgu terus bagi kan nak pergi masuk dekat 1760. Betul tak? Betul. So macam mana kiraan boleh dapat keadaan yang macam itu, dan untuk kiraan TP tu? Okey. Saya buka lagi M30 ni Okey, tengok ni Nampak tak chart saya kan? Nampak cikgu. Okey. Misal kata price ni, tengok price ni, kita tahu price ni sell, okey. Sell ni, and then example kat sini lah. Okey, sini, kawasan sini price ni sell. Okey, bila masuk melepasi, nampak tak hijau tengah-tengah ni? Nampak cikgu. Okey, hijau tengah-tengah ni adalah sebenarnya membezakan border atas dengan bawah. Membezakan sempadan atas dengan bawah. Bila price dah pergi ke atas, so kita tahu price tu akan masuk kawasan merah ni. So bila masuk kawasan merah ni, kita boleh standby, tapi belum masuk lagi. Major trend adalah sell. So bila dia masuk kawasan merah ni, saya bagi tahu ni bila kena ke kawasan kuning ni. Kuning yang pertama ni, saya bagi tahu, okey, sebab saya anggaran saya tengok, okey, kuning ni adalah kena lebih kurang price 176472 example gitu. Okey, saya lebihkan 1765. Okey, bila border ke atas ni, okey, standby untuk price 1765. Bila kena 1765, saya tekan sell saja. Itu je. Faham tak? Sikit-sikit cikgu. Faham sikit-sikit.
Okey, soalan lain? Indi cikgu ni ada EA ke radio? Tak ada, saya tak buat AA. Oh. Semua manual je. Okey cikgu, nak tanya cikgu. Yang indikator cikgu ni sesuai tak untuk kita pakai dekat indeks Dow Jones US 30? Semua Cikgu Okey baik cikgu. Bitcoin ke, lepas tu silver ke. Kalau korang nak trade Bitcoin 24 jam 7 hari seminggu. Bukan 24 jam lah, tapi kategori 24 jam 7 hari seminggu, tak ada stok pun, satu Ahad pun boleh jalan. Pakailah, boleh je. Okey baik cikgu. Terima kasih sangat cikgu membantu. Sama. Lagi soalan? Cikgu kau tengok Go tu dah sampai tengah H4 tu kan. H4? Go. H4 saya tak buka lah. Okey. Okay, tak apa cakap. Okey, lepas tu? Jadi so macam cikgu bagi tahu tadi, kemungkinan sampai tengah tu ada dia akan break ataupun reject tu akan turun balik kan. Paling tengah kan. Betul. Okey, tengok saya buka ni H1. Jangan saya buka dulu pelan-pelan kejap. Okey, dia kemungkinan dia jadi macam ini balik tau. Nampak tak? Kejap, saya tandakan dulu. Sekarang ni dekat sini. Dia kemungkinan jadi macam ni balik. Benda yang sama. Nampak tak ada dua ni? Ni benda yang sama dia jadi balik. Tapi ini cuma dia tak ada news, dia tak ada laju ni atas saja, dia akan naik. Tapi sekarang ni dia dah sampai kawasan sini. Tengok, H1 ni dia sampai kawasan merah ni dah. Okey. Dia kawasan merah ni. So dia akan terjun ke bawah lah. Dia akan terjun. Betul lah, dia akan turun juga macam mana tu. Ya, tetapi macam saya cakap tadi lah, kalau kita entry misalnya kata kawasan sini, kita dah floating. Floating tu biasa dalam forex ni. Tak ada yang dapat yang betul tepat terus jatuh, tak ada. Susah dapat. Mungkin ada 1 dalam 10 juta orang buat macam tu, yang tak ada floating langsung. Even kalau kita enter pun mesti ada floating. Sebab apa? Spread membezakan. Tapi macam saya cakap, kalau misalnya kita enter ada floating, money management tolong kira. Money management kira. Jangan terlalu gairah saya bagi indikator ni terus enter. Oh, cikgu cakap masuk merah boleh sell, boleh balon ni. Betul, boleh balon. Awak ada 100,000 sen, awak enter 1 sen tapi layer macam nak gila, boleh. Memang akan NC. Tapi itulah, bila equity tak banyak, ada 10 USD je. Saya tahu, saya faham. Kadang-kadang setengah orang tak mampu tapi nak juga cari duit. Saya cakap ikut cara saya. Ada 10 USD, convert pada RM44, convert pada 10 USD. Buka account sen. So dah akan dapat 1,000 sen. Bila 1,000 sen, bolehlah enter sikit. Belajar dulu, faham. Kalau misalnya kata tak pandai, saya bagi 1 juta sekalipun, pasti boleh MC. Sebab apa? Tak pandai. Tapi bagi RM1 pun, kalau pandai, boleh jadi 1 juta. Itu adalah fakta. Okey, soalan lain? Lagi satu cikgu. Boleh. Okey, sekarang ni major katakanlah sell kan. Sekarang ni memang major sell, okey. Okey, sekarang major sell. Lepas tu entry dah keluar, kata entry sell tu. Nak mengonfirmkan charging tu sampai level mana? 0.45 ni ke, atau boleh masuk sell ataupun terus boleh masuk sell tu je? Okey, macam saya cakap tadi, saya tak boleh jangka price tu tepat kat mana. Macam saya cakap tadi, bila masuk kawasan sell tu, kita nak tahu benda tu tepat atau tidak, kita hantar askar kecil dululah. Hantar askar kecil bermaksud lot paling kecil kita hantar. Lot paling kecil adalah 0.01, 1 sen. Kita hantar 1 sen dulu. Sekiranya dia naik lagi sikit, kita hantar 0.2 sen. Naik lagi sikit, kita hantar 0.4 sen.
Macam tu. Ikut pada equity kita. Nak cakap bila price tu sampai kawasan betul-betul kawasan kuning atas ni, cikgu cakap boleh layer kau-kau. Saya tak boleh cakap macam tu. Satu cakap apa-apa pun kira pada money management. Hantar skala kecil dulu. Mana tahu dia boleh floating lagi atas, hantar. Mungkin kita masuk 3 layer baru dia junam. 3 layer baru junam, cantik lah tu. Rezeki kita tahap tu je. Kalau saya tahu banyak price tu boleh stop kat situ, sedap juga tu. Tapi boleh juga korang masukkan ilmu S&D, supply and demand. Ada juga indikator supply and demand yang auto, boleh juga masukkan. Boleh masukkan tengok dekat mana error-error kat situ. Supply and demand ataupun senar ke cikgu? Mana-mana pun boleh. Paling best S&D. supply and demand lah. Ya, betul. Alright. Thank you cikgu. Sama. Lagi soalan lain? Tak ada soalan kah? Soalan. Tak apa, rasa baik kita try dulu. Tengok terabat sendiri run sendiri tu. Next season ke, boleh tengok macam mana ada error ke apa. Boleh. Soalan ada kat mesej tu cikgu. Ada kat mesej. Tak ada, tak nampak pun. Oh ada, okey. Banyak ya. Kalau entry ikut super candle ni boleh. Slow sikit tak? Tak jelas. Kalau entry kita refer balik daripada apa? Super candle ni. Super candle boleh. Sebab apa warna hijau dengan merah tu kan? Boleh juga. Bila dah merah baru entry. Second candle. Second candle ya. Betul. Azri mana ni? Mic saya ada masalah cikgu. Saya nak tanya apa indie window atas tu? Macam golden line. Boleh saya tahu cikgu? Allahu Akbar. Tak ada dalam grup ke? Memang golden line pun. Golden line. Memang golden line kat atas ni. Saya dah share dah dekat saya punya channel. Memang golden line. Golden line ni bukan saya punya. Saya ambil juga dekat orang share. Tapi kena juga dengan indikator yang bawah saya bagi ni share ni. So dia lebih accurate, cantik sikit. Sebab tu saya suruh korang semua masukkan juga. Azri Manan ada dalam ni tak? Apa type dia? Saya tahu, saya nampak. Okey. Betul. Okey. Atas tu memang golden line. Memang golden line. Ini tak silap saya version 7 kot. Version 12. Saya ada dalam study group pun ada, dalam channel saya pun ada. Azri mana ada tak channel saya? Kalau misal kata tuan tak ada channel saya, dekat study group dekat pin post, saya ada letak pin post tu, ada link saya punya channel. Dalam tu saya dah share apa macam mana nak install Indie, semua saya bagi tahu dalam tu.
Cikgu. Ya. Hello. Ya, dengar. Silakan dengar. Yang pasal yang scalping yang guna template lama kan, yang 0.85 tu. So contohlah saya buka TF15. So dia kena kira lepas dia ditukar major trend, kita akan kira untuk 12 candle kan? Betul. Okey, lepas 12 candle tu tanda yang candle yang selepas yang ke-12. Tanda yang pertama dulu, tanda yang candle yang bertukar arah yang pertama ke arah major buy atau sell tu, tanda yang line yang panjang, kira 12 line, tanda lagi. So ada dua tanda. So entry dekat M5 kan? Betul. Kalau misalnya kata tanda tu M15, entry M5. Dekat M5 tu major, bila nak tukar ke M5, major buang. Okey. Tapi kalau macam kalau kita nak scalping yang pakai TF M15 dengan M5, kita tak perlu fokus dekat TF besar kan? Kita just bila tukar major trend, dia tukar lagi, kita fokus untuk buy balik. Bila dia tukar lagi, fokus untuk sell balik. Macam tu kan? Betul. Okey. Tapi ABC okey. Maknanya dia sampai je yang 0.85 ataupun negatif 0.85, close je. Okey, boleh. Aizan Azman, saya dah share screen dah. Saya dah. Okey, soalan lain saya nak tanya. Cikgu, saya nak tanya. Silakan. Kalau trend dia berubah, contohnya cikgu saya dah pernah tanya tapi mungkin lupa dari sekali. Yang contoh H1 trend dia buy. Tapi daily dengan M30 dia trend dia buy. Dia punya H1 dengan daily-nya sell. Apa yang perlu kita buat tu juga? Major ke minor ni? Minor dia. Major dia. Maksudnya saya ulang balik ya. M30 buy, H1 dengan daily sell, betul? Betul saya. So macam mana kita nak tahu trend tu arah mana kita nak ikut, betul? Betul cikgu. Okay. Sekarang tengok pada daily. Okay. Siapa biar kita dengar suara senang sikit. Tengok pada daily. Daily ni kita jangan tengok arah major. Jangan. Kita tengok minor. Okey. Minor ni bila dah sekarang ni kita tengok yang atas ni okey. Minor ni dah ada buy sini. So dia akan pergi ke sell. Bila warna kuning ni dah keluar, mungkin korang punya warna hijau atau merah. Okey, bila kuning keluar, bila warna kelabu ni melepasi yang kuning ni, maksudnya trend tu nak tukar. Sebelum kita tahu trend tu nak tukar, kita refresh dulu MT4 ni dulu. Bila dah refresh MT4, still benda yang sama keluar lagi, bermaksud trend nak tukar. Nak confirm lagi, bila minor tu dah kena kosong-kosong tengah-tengah ni. Ni panjang keluar, ni kena kosong tengah-tengah. Itu confirm trend dah bertukar. Kita boleh cari time frame kecil untuk arah yang bertukar tu lah. Okay, baik juga, faham. Faham ya? Itu tengok. Bukan tengok major tau untuk day one. Day one hanya tengok minor saja. Okay. Lepas ni mau Firdaus. Lepas ni TP line tengah je lah. BE untuk line biru. Betul. TP selamat yang tengah-tengah je. Paling selamat. Soalan. Okey cikgu. Tanyalah. Okey, kalau daily dia buy, H4 dia sell. Lepas tu kalau M30 dia buy. So kalau kita nak cari nak masuk dekat M15 tu mesti
Buy kan? Buy lah. Buy kan? Kena ikut apa day jugalah maksudnya. Betul. Tapi kalau nak selamat lagi, tunggulah H4 tu arah ke buy juga. Baru lagi kuat. Okay, baik cikgu. Macam saya kata tadi lah, arah yang sama. Nak cantik semua arah yang sama. Cantik lah baru masuk. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Soalan. Siapa nak tanya soalan silakan. Jangan senyap. Tolong jangan senyap. Nanti dalam grup korang bertanya nanti korang. Bagi saya rasa saya tengah dulu. Jangan kalau mungkin apa ni ada saya tanya balik next class lah, insyaAllah. Tapi faham tak tu setakat ni? Faham insyaAllah. Faham ya? Apa-apa pun saya tahu bila saya cakap arah yang sama tu, kita tengok time frame daripada 30 H1 dengan daily arah yang sama. Tapi daily tu jangan pakai major, pakai minor saja. Kalau nak skip Mana juga ni? daily untuk pakai minor saja, bukan masukkan minor tapi kita baca minor saja. Okey cikgu, apa saya try dulu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Soalan lain? Untuk scalping yang paling the best cikgu untuk time frame mana? Scalping ada 3 je lah, M1, 5, 15 tu je. Kita nak entry pada M5 ataupun macam 15? Kalau kita tengok M15 dengan 15 arah yang sama, kita pergi cari M1 arah yang sama. Kita enter je lah. Okey. Arah tu mesti M5 dengan 15 mesti sama arah. Kalau buy, check buy. So time frame kecil ni sebenarnya kita enter kat time frame kecil adalah untuk kurangkan floating je. Kalau kita nak guna satu time frame saja pun boleh, tak ada masalah. Kita nak guna M30 sahaja, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita M below 30 saja, kadang-kadang kita floating, kita nak kurangkan floating tu, kita pergi time frame kecil. Itu saja. M1, M5, M15 tiga tu untuk scalping. Betul. Okey. Soalan. Tak ada soalan ke? Cikgu, sorry ke? Cikgu ajak semula yang FFC 9 dengan 300 tu nak masukkan dekat. Bising, tak dengar apa tu? Yang nak masukkan input dekat indikator bawah tu, yang FFC 9 100 dengan 300 100 kenapa? Macam mana cara nak masukkan tadi tak sempat tengok sebab lag tadi. First masukkan saja yang pertama, FSC masuk saja dekat chart. Dia automatik akan pergi bawah tu, setting, pergi kat input setting lah. Okey, bila setting dah semua dah nombor 1 tu setting major, example setting major dulu. So yang keduanya indikator yang sama, tarik jangan lepas, pergi kat indikator bawah tu. Dekat kolom bawah tu. Tapi saya tak keluar lah dua-dua nombor tu. Mana boleh tak keluar pula? Dia keluar satu je. Yang dia keluar 900 ataupun 300 100 kan. 900 ataupun 300. Sekarang dekat chart tu kan apa dia setting macam mana ni? Ada keluar nombor-nombor berapa tu? Ada saya buka 3 time frame, yang satu time frame tu dia keluar 900, yang dua time frame lagi dia keluar 300 100. Maksudnya tuan tak save lah tu. Macam ni cara nak save tu? Save dekat atas template, pergi yang time frame yang dah set tu, klik. Okey. Klik kat situ. So dia ada warna-warna biru tu. Dekat atas sekali tu sebelah logo jam. Okey. Klik kat situ. Ada keluar golden line tu. Nanti dulu, belum lagi. Okay. Dengar dulu saya cakap. Okey, bila dah klik, bila kat situ kan dia tulis save template tu. Okey. Klik kat save template tu. Okey. Lepas tu tulis nama. Nanti dulu tak habis lagi.
Okey. Tulis nama. Tulislah apa-apa nama tuan nak, 1, 2, 3, 4 ke 4, 5, 6 ke 0, 0 ke apa saja. Tulis itu. Okey. Dah. Alright. Lepas tu tu okey dah. Okey. Pergi dekat time frame yang tak ada setting, yang setting satu je saja tu. Klik kat situ. Alamak. Ini terus hang pula ni. Dah berapa kali dah hang tadi hang kat ni. Okey tak apa. Cikgu ajar je dulu. Nanti saya try. Okey, pergi dekat time frame yang tuan tak setting tadi, klik kat sana. Kena klik jadi warna biru ada sikit. Pergi kat yang dekat yang tuan save tadi tu. Apa nama tuan save tu, klik kan apa nama tu. 1, 2, 3, 4 example tuan save tadi. Klik saja. Automatik akan tukar. Oh, okey. Sebab tu cakap kena save kan dulu. Patut saya kalau bila saya buka time frame lain dia tak ada keluar yang bawah tu, dia kena buat balik manual. Ya, tuan tak save. Apa-apa save dulu. Bila dah buat tu, dah buat setting semua siap kan, saya cakap tadi, pergi dekat atas tu, tepi logo jam, ada macam indikator, save dulu template. Dah tulis tu save. Save. Tulislah time tuan nak tulis apa benda kat situ pun tak kisah. Lepas tu pergi kepada time frame yang tuan tak set tu, pergi balik tu, klik kat time frame tu, klik kat atas tu. Tu load kan. Bukan load, klik kat nombor yang tuan tulis 1, 2, 3, 4, klik kat situ. Automatik tukar. Oh, okey. Okey cikgu, faham. Nanti saya try. Ni tengah hang pula ni. Itulah memang tu cakap indikator ni berat. Oh, itulah tu. Okey cikgu, terima kasih Sama. Soalan? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan entry ni. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya ni tengah sell kan. Miner untuk daily pun sell. Jadi kalau nak entry M30 sekarang ni sell ni, nak tunggu dia turun dulu ke? Ataupun sebab dia dah cecah line merah atas tu. Betul. Okey. Boleh masuk sell ke ataupun nak tunggu dia turun dulu miner untuk M30 tu? Macam kalau saya sini, saya dah boleh enter sell, tapi hantar skala kecil lah. Hantar skala kecil sebab takut dia naik lagi kan, sebab dia buy sekarang. Jadi nak tahu dia turun tu, nak tengok TF yang lebih kecil ke macam mana nak tahu untuk bila Kalau dia nak turun tu? saya nak tahu, kalau bagi saya kalau nak turun tu, tengok TF M5 lah. Kena tengok M5 jugalah miner dia. Major. Major dia. Sekarang ni major dia tengah buy. Major sekarang M5 tengah buy. Tunggu dulu, memang dia naik lagi lah. Sekali lagi mungkin dalam 5 jam, 6 jam mungkin besok kot baru major dia turun, baru sedap lah. M5 tu major tu turun, dia nak turun 0.00 ke ataupun nak kena tunggu? Major tu dia turun maksudnya dia bertukar arah daripada buy ke sell. Dia tukar bukan minor, major. Dia tunggu dia tukar arah lah kat. So sekarang ni major dia kan warna hijau ni buy. Tunggu dia tukar arah warna merah, sell. Time tu bagi kita nak cari sell. Okey, faham you. Terima kasih you. Sama. Soalan. Ada soalan tak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nak tanya ni, kalau kita tengok H4 tu kan, mungkin dia boleh naik lagi kan cikgu kan? Betul, H4 dia tak sampai atas, dia tak buat siap lagi tu. Maknanya dia akan naik lagi kan? Betul. Okey. Tak ada soalan ke?
dulu ada yang dia tunjuk tu ada macam star atas tu. Star? Mana ada star? Macam ada yang mana ya? Yang tunjuk macam ada bintang atas. Saya tak ada pakai indikator bintang. Ya ke? Tak ada. Saya tak ada pakai indikator bintang ke arrow, tak ada. Mana? Time frame apa tu? Yang mana? Tak boleh, forget lah. Memang saya tahu kalau pakai indikator bintang tu memang akan jadi dia repaint. Saya tak pakai. Dah lama tak pakai. Okey. Okey. Oh, SND punya apa? Auto SND punya ni dalam grup goal margin, full margin tu ada? Kejap. Ada. Nama dia Advanced Supply Demand 2.60. Ada? Dalam file. Group full margin study full margin goal ada? Dalam tu ada? Ada 2.6 lah. Betul. Boleh? Guna yang tu boleh ya? Boleh. Alright. Terima kasih you. Sama. Ni ada orang share dah ni. Okay. Soalan. Tak ada soalan ke? Cikgu nak tanya cikgu. Assalamualaikum. Tanya ya, silakan. Kalau kita ikut teknik open season, adakah London tu akan jadi buy? Okey. Open season ni kena tahu macam mana cara dia. Memang betul kalau tengok pada sekali tengok satu buy satu sell, betul. Tapi bila Tokyo Open, Tokyo Open daripada pukul 7 sampai pukul 3 sebelum London Open pukul 3 tu, kita kena tengok berapa kali Tokyo touch buy, berapa kali Tokyo touch sell. Dia macam ni tau. Dia umpama pergerakan main tau. Kita main macam umpama kita main main badminton. Okey, macam badminton. 2 kali kita menang, 1 kali orang tu menang. So 2 campur 1, 2 tolak 1 maksudnya orang yang 2 tu untung. Sama juga macam Tokyo season. Tokyo ni 2 kali dia touch atas buy, 1 kali dia touch bawah. So kekuatan dia buy. So bila kekuatan buy, masa London tu akan jadi sell. Okey. Kena tahu macam itu. Cuba kena tengok. Buka balik trading season tu, tengok. Cuba besarkan balik, cuba tengok data yang semalam punya. Bila semalam dia tengok, bila buka balik tengok berapa kali yang Tokyo tu touch yang atas, berapa kali Tokyo tu touch bawah. Dia macam ni tau. Bila sekali candle yang pertama touch atas, example Tokyo, okey. Tunggu yang next candle dia mesti melepasi yang dia touch atas tu. So maksudnya dah dua kali touch. Tapi yang nombor 3 punya dia tak touch atas tapi dia tak lepas lagi daripada yang nombor 2 tu. Maksudnya itu dia tak kira. Tu maksudnya dua kali valid saja. Sama juga macam sell juga. Sekali dia touch bawah dia tolak, okey dia naik atas dulu. Sekali lagi dia touch bawah, dia tolak lagi bawah. Maksudnya lagi rendah daripada yang sebelum dia. Okey, itu dah 2. Kalau nombor 3 pula dia tak tekan ke bawah, tak lepas pada nombor 2 tu. Tu maksudnya dia tak boleh dikira. Tapi kalau nombor 3 tu touch lagi bawah, bermaksud itu dah 3 kali dah. So kalau 3 kali tu maksudnya atas sekali, bawah 3 kali, so kekuatan sell. So nanti masa London akan jadi buy. Okey cikgu. Thank you cikgu. Sama.
Okay, soalan. Macam mana dengan news itu? News elakkan. Macam mana itu? News elakkan. Okey, biar dulu. Sebab apa bagi tahu? Sebab terus terang, saya akui, saya sendiri pun tak pandai trade news. Okey. So kita elakkan news, tunggu selepas news baru kita trade. Especially FOMC ya. FOMC, NFP, elakkan. Sebab apa saya memang tak pakar dalam news ni. Terus terang cakap. Ayo. Alright. Okey cikgu, nak tanyalah cikgu. Kan? Okey, ni mungkin di luar ni lah. Kalau yang copy trade cikgu tu masih jalan lagi tak? Masih, kenapa? Masih jalan lagi Itu memang limit dia $100 cikgu Minimum lah $100 lah. Betul. Okey. Sebab saya pun apa dia? Sebab sebelum ni saya ikut copy trade. Lalu mula untung. Esok lusa DMC kan. DMC kan. Yalah, sebab floating saya tengok dia tak buat tambah. Biasanya kalau kita floating biasa, sebab kita belajar satu pair je lah. Baru trade orang kata belajar satu pair je. Kalau nak ikut nama pun nak berenakkan duit, kita copy trade orang lah, orang kata kan. Betul. Tapi bila kita kalau floating, biasa kalau kita nak support equity, kita akan cari pair lain mana ada setup, kita masuk untuk dapatkan gain untuk support equity yang mana yang kita tak tutup sebab dia dah jatuh jauh kan, betul tak? Biasa saya buat gitulah. Betul. Tapi saya tengok ada yang copy trade saya ni yang baru saya follow bulan lepas ke 2 bulan lepas, dia masih biarkan aja, tak ada tampung equity. Saya rasa macam mana tu lah. Dia macam ni, kalau macam saya punya copy trade ni, saya punya pun, saya trade satu pair je, tapi satu pair gold saya tak ada buat macam misalnya kata sekarang ni floating, saya kena buka pair lain, saya kena entry untuk coverkan ni. Saya tak macam tu. Sebab apa? Satunya saya kira money management untuk saya kata 10,000 USC, 100 USD, saya entry 0.01 saja. Maksudnya sering $1 untuk 10,000 tu. Nilai saya mesti $1 saja, tak lebih pada tu. Walaupun floating saya biar saja, tapi saya takkan enter dekat atas, tak akan. Sebab apa? Saya kena baca market tu adalah sell, saya memang confirm dia akan jadi sell. Tapi kalau misalnya kata floating lebih sangat, saya tengok saya biar. Bila dia ada break even, saya terus cut loss. Tapi break even maksudnya tak ada untung, tak ada rugi. Tak ada untung, tak ada rugi. Walaupun yang bawah dia merah, tapi yang atas boleh support yang bawah. Dia ada satu line tengah-tengah kan, break even kan, maksudnya bila sampai itu kosong-kosong maksudnya. So saya terus cut semua. Maksud saya tak ada untung, tak ada rugi dah. Saya cari setup lain. Itu cara saya. Saya takkan lebih pada tu. Saya takkan lebih pada money management saya, dan saya takkan enter lebih pada sepatutnya. Kalau saya nak follow copy trade cikgu, akan datang boleh cikgu? Tak ada masalah. Copy trade saya sentiasa open untuk siapa-siapa. Sebab sekarang tengah cek modal lah, sebab semua kena faham, semua ada modal, betul, faham. Kan, sebab tu saya ingatkan nak main accountant dulu kan, nak betulkan saya punya mapping dulu, saya punya ni dulu. Betul. So memang sebab saya banyak copy trade orang, banyak yang Assalamualaikum semua meninggal lah. InsyaAllah lah jaga. Saya bukan nak MC kau orang, sebab apa? Kalau saya MC kau orang, saya pun tak dapat komisen. Kan? Saya based on kalau korang untung, saya dapat komisen. Kalau korang tak untung, saya tak dapat komisen. So saya kena buat ni yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang macam saya cakap lah, saya pun kadang-kadang tergelincir juga pasal market biasa ni. Biasa tu kena SL tu biasa. Tergelincir juga tu. Saya kadang-kadang cakap, saya pun
cakap minta maaf dulu, saya buat yang terbaik. So sekarang ni saya ikut trend, kalau dia floating saya biar dulu. Saya boleh support berapa banyak ni. Kalau misalnya kita dah sampai tahap tu, saya kena terpaksa cut. Saya terpaksa cut lah, so untuk savekan equity dulu. Tapi buat masa ni belum ada pernah lagi lah. Okay. Baik cikgu. Saya nak follow next lah cikgu. Nak check order dulu lah. Boleh. Yang ingatkan nak masuk cikgu punya tu, nak main account sen dulu, nak try grow dulu lah. Boleh pelan-pelan. Boleh. Okay, Syukri Nordin, soalan M5 dan M15 major dah bertukar buy. Kalau M30 pun tukar buy, adakah sell masih valid? Sell tu untuk time frame berapa tu? Sorry. Sell tu untuk time frame berapa tu? Syukri Nordin, saya faham. Okey. Kalau M30 tukar buy lah semua, kenapa nak jahit sell? Okey, soalan awak tak tulis H1, mana saya nak tahu. Okey, sekarang ni M5, M15 major dah tukar buy. Kalau M30 pun tukar buy. Okey, adakah valid untuk H1 tu masih sell? Kita mencari sell atau buy? Okey, tu baru betul. Okey. So sekarang ni kalau misalnya kata 3 time frame tu M5, 15, 30 dah tukar buy, H1 masih sell, bermaksud ada 2 confirmation tu. Satu buy, satu sell, betul. Okey. Tapi kalau macam itu punya keadaan, kita tak boleh masuk. Sebab apa? M5, 15, 30 dah buy. Sebab apa? Adik dia terjadi dulu baru abang. So H1 akan ikut buy. Tunggu confirmation dulu, H1 pergi buy baru masuk. Tunggu confirmation dulu. Ini saya rasa soalan awak ni untuk intraday ni. Soalan awak tu untuk intraday kan? Apa gaya intraday tu cikgu? Biasa memang intraday macam gitu je biasa. Itulah. Sebab tadi pun saya tanya pun valid sell ni untuk time frame apa? Okey. Tunggu H1 arah ke buy baru masuk. Cikgu nak tanya cikgu, yang indikator yang apa advance supply demand tu, itu masuk dekat template Tak payah, terus masuk dulu ke dalam chart saja. Tu masuk dalam chart saja. Tarik masuk je. Baik. Tak ada setting apa-apa. Baik cikgu, saya nak cuba juga, nak try tengok. Boleh. Soalan. Ada 30 orang dalam ni. 30 orang. Soalan. Ya. Untuk OP trade sekarang ni cikgu entry juga betul ke ni? Saya tengah entry tapi floating lah. Sama juga lah. Saya tengah entry tapi floating lah. Betul lah, sebenarnya tidak sama. The floating almost dekat 14%. 14% dia floating dah. Bau 14% awal lagi. Apa dalam bawah 30% tu memang standard lah untuk kalau floating kadang-kadang. Itu saya kira. Semua saya kira. 14%, kebanyakan semua 14% semua ni.
Baru 14% floating. Akaun saya sendiri 15%. Lebih kurang plus minus lah. Floating tu adalah biasa. Sebab tu kita kena kira money management kita. So sekarang ni bila dah floating 14% ni dengan equity yang saya cakap tu, kita cuba reducekan 75%, reducekan 25%. So kita gunakan 75% daripada entry yang sepatutnya. Kalau misalnya kata 1 USD, kita cuba gunakan 75 sen saja. So kita bahagikanlah 75 sen 2/4. Maksudnya kita entry 25 sen kali 3 entry je kita dah buat. Selepas pada ni nanti. Macam itulah. Soalan lain tak ada tak? Soalan lain? Ada tak soalan lain? Tak ada soalan ke? Kalau indikator ni yang cikgu. Kita tambah fractal yang dari dalam MT4 tu boleh juga? Ikut tuan punya kesesuaian tuan. Saya tak kisah tuan nak tambah apa saja pun tak ada masalah tuan. Cuma jangan kalau tambah banyak sangat jangan pening sudahlah. Itu je. Tuan nak tambah apa saja tak ada masalah. Itu hak tuan. Saya cuma bagi yang guideline ni saja. Screen tuan nak tambah SND ke, fractal ke, nak tambah zigzag ke, tambah apa saja ke dalam tu, arrow ke, gambar matahari ke apa saja, itu hak tuan. Tak ada masalah bagi saya. Apa lagi yang boleh buat untuk detect apa nama dia punya SNR tu? Itu saja yang boleh buat detect. Itu saja. Kebanyakan semua itulah. SNR, support and demand, itu saja. Break even, trend line, itu saja tuan. Fractal dia boleh tepat je? Tak. Tapi tuan mesti tahu kalau ada orang yang faham fractal tu, dia boleh tepat. Yelah, tengok, tapi tanya dia pula berapa lama dia kaji benda tu. Adakah berbulan, adakah bertahun, adakah 10 tahun dia kaji benda tu. Baru dia tahu benda tu tepat atau tidak. Kalau kita baru nak masuk, kita ikut 100%, sehari kita masuk memang tak boleh lah tuan. Bahaya macam tu. So better buat apa nama SND atau SNR terus direct kan. Betul. Apa saja tuan nak masuk tadi pun tak ada masalah. Yang penting adalah money management tuan. Kalau tuan money management cantik, floating sampai 10,000 sekalipun, tak ada masalah. Sebab apa? Money management tuan kuat. Kalau money management kuat tak kuat, tu dia akan jadi terbalik tu, akan jadi MC. Alright. Faham. Sama. Okay, soalan saya pukul 11 saya tamatkan kelas ni pukul 11 ada 15 minit lagi. Ada 15 minit lagi. Cikgu ada soalan cikgu? Boleh silakan. Okay, daily kita sekarang sell. Lepas tu H1 pun major sell. Kalau kata M30 major tu bertukar kepada buy, perlu cut loss ke? Okey, kalau ikut pada sekarang saya tak nampak ada pertukaran buy. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab apa daily ni kita nak tahu major untuk M30 dengan H1 ni major buy, kita tengok daily minor. Daily ni minor ni masih ada warna lagi, dia ada belum keluar warna kelabu lagi. So bila ada masih warna ni belum keluar kelabu, so yang time frame M30 major belum bertukar. Melainkan dekat day 1 ni
dia miner ni dia dah bertukar, dia ada cangkuk macam cangkuk mata kail tu, dia keluar warna kelabu tu, okey, yang itu kena hati-hati. Dekat M30 dia pasti akan keluar bertukar arah ke arah buy. Okey, saya dah jawab soalan ke? Okay, clear. Sebab tu kena cakap dekat daily ni kita tengok minor saja, bukan major minor. Kalau tengok major memang akan jadi floating banyak. Tengok minor. Minor sekarang masih sell. So kita kira berapa candle sell tu. So mungkin dia boleh buat 3-4 candle lagi. Kalau daily 3-4 candle adalah 3-4 hari. Kemungkinan mungkin hari Isnin Selasa minggu depan baru dia nak ada sedikit perubahan nak buy. So ada panjang lagi lah sell ni. Sekarang ni memang dia naik ni cakap dia bagi harga diskaun tapi terlalu tinggi harga diskaun ni. Kalau money management tak ikut boleh MC ni. Tapi kalau masih dalam kawalan tak ada masalah ni. Okey je ni. Macam saya sekarang ni baru 14%. Floating 14% daripada equity saya. Target saya 30%. Tapi insya-Allah tak kot naik sampai 30% kot. Rasa-rasa tapi wallahualam saya pun tak tahu cakap kan. Tapi tengok major semua ni semua masih sell lagi, kekuatan sell tu ada lagi. Sudah juga sampai dekat line gold lah tu. Dekat M30 pun dah sampai line kuning lah tu, dah sampai kuning. Kalau ikut pengalaman je pernah touch line kuning tu tak? Pernah banyak kali line touch kuning. So biasa dia akan turun lah. Dia akan turun sebab apa, dekat daily pun masih sell lagi, kuat sell ni. Daily memang kuat sell ni. Memang dia akan naik ni. Tapi dia naik tak tahu tinggi mana dia naik. Dia macam tunggu retrace saja ni naik. Tapi itulah saya tak tahu dia naik tinggi mana ni. Mungkin masih news kau cikgu. Wah, itulah kalau masih news sekarang ni, sampai news saya pun agak risaulah juga sebab apa news kan dia punya spike auzubillah kan. Ya. Sebab news pun pukul 2 pagi. Kita nak jaga macam malas lah. Dulu je lah. Sebab apa tengok pada daily yang saya tunjuk daily kejap. Okay. Sebab news ni ramai orang target dia naik, lepas tu dia akan terjun sampai yang sebelum punya yang dekat daily tu. Okey, sekarang ni tengok sekarang ni okey kejap. Okey, nampak tak sekarang ni price ni dekat 1778.1820 ni kan. Okey. Sekarang saya floating kat sini lebih kurang dalam 15%. 15% daripada price saya kat sini, okey. Kalau saya kena line biru ni, saya baru floating saya 72%. Okey, 72%. Takkan dia naik sampai line biru ni sebab apa sekarang ni trend dia adalah sell. Mungkin 1-2 hari ni dia akan naik sell, dia akan naik buy. Mungkin hari ketiga, hari Isnin tu mungkin dia terjun ke bawah. Target saya memang macam tu, tapi money management kena kira lah. Money management kena kira. Satu saya tak kisah apa kalau naik pun masih boleh support lagi. Okey, soalan 10 minit lagi. Azri Manan, cikgu boleh saya dapatkan nama file in di window atas tu? Golden Line. Itu bukan indie, itu saya masukkan dalam template. Golden Line, tak payah nak set satu-satu, saya dah setkan dah tu. Okey, Azri Manan, pergi dekat saya punya study full margin goal dekat group yang chat tu, pergi tengok pin post. Pin post saya ada bagi link untuk channel saya. Dalam channel tu ada saya letakkan indikator tu. Ya Manan, Azri Manan?
Okay, korang tak ada tanya apa-apa ni. So korang pun tak ada tanya apa-apa. Saya rasa saya... Ada lagi tanya? Ada tanya tak? Tak ada cikgu. Setakat ni saya tak ada. Dan Afiq okey tak? Okey cikgu. Saya lipat gol sikit tadi. Tapi terlipat sikit je. Tak apa. Yang penting jaga MM yang penting. Macam mana nak lipat gol ni pun jaga MM. Kadang-kadang kita tahu arah dia sell. Tapi dia lipat kita pergi buy. Kalau MM cantik, tak ada hal lah. Semalam saya lipat dia sedap je. Alhamdulillah. Pijak dia habis je. Tak apa, kekalkan macam tu insyaAllah. Tapi ini hari lah kurang sikit, tak apa. Biasa adat tu, tak ada kita selalu win. Tapi dalam sebulan tu, kita kalau misalnya kata ada 20 hari kan, kita win 15 hari loss, still kita ada untung lagi kan. Okey lah tu. InsyaAllah. InsyaAllah. So tunggu price naik ke sampai mana. Kalau ada setup masuk sell, baru sell lah. Tak bodoh lah. Tapi kalau nak tahu setup buy sampai ke mana, buka M5 lah. M5 M5 tengok major sekarang masih buy. So belum ada nak sell lagi. Tapi dia boleh pergi sell. Mau naik tinggi mana tak tahu, mungkin 100-200 pip. Kalau boleh support 100-200 pip, relax je lah. Yang penting jangan kaki depo jangan kaki depo. Kaki withdraw tak apa, jangan kaki depo. Sikit banyak itu belakang kira. Yang penting kita punya cara analisa dengan entry kita. Tangan gegel tak entry ni. Tahu tak apa. Jangan cakap awak, saya dah lama benda tu saya tinggalkan dah. Dulu samalah. Kalau tangan ni mesti nak entry je. Tak entry tak boleh. Macam ini badan demam ni. Aduh. Cikgu. Ya. Kalau M5 ni kita nak check sell, so major dia kena sell lah kan? Betul. Mestilah betul. Kalau kita dah check sell, major kena sell lah. Sekarang ni major dengan minor pun semua buy kan. So tunggulah tu kalau awak nak tak cari sell. Sebab apa, kalau nak buy pun sekarang tak boleh. Sebab apa, M5 buy pun dah hujung-hujung ni tau. Dia dah hujung ni. Jangan buy sekarang. Takut ni sekarang dia terlipat sekarang. Untuk sell tu M5 tunggu bagi diskaun dulu lah kan. Betul, tunggu major tu turun bawah dulu, and then tunggu dia bagi harga diskaun, harga tertinggi, baru kita masuk sell. Betul. Okay, setakat ni semua faham lah semua. Faham lah. Simple je. Simple je, tak susah pun. Dia memang kena jaga MM lah untuk tanganmu dalam betul. Bidang forex ni daripada dulu sampai sekarang, siapa tanya, even big player pun, even kalau misalnya kata ada orang tu enter berjuta sekalipun, dia semuanya kira matematik kita kira money management kita lah. Takkan kita nak masuk depo 10 USD, kita nak entry 10 sen kali 30, itu money management kita out, salah tu. So sekarang, bila sekarang ni kita ada equity 10,000 sen, itu 10,000 sen kita kira adalah ada 1 USD kita enter. 1 USD tu kita pecahkan jadi 4. So setiap kali kita entry 25 sen. 25 sen kita buat 4 entry. Tapi 4 entry jangan yang tempat yang sama. Kita kena jarakkan 100 pip ke 200 pip ke, tak apa. Sekali kita entry tu tiba-tiba terus untung. Dia tak bagi kita layer lagi, tak apa. Rezeki kita tahap saja. Kita cuba nombor 2. Macam itulah. Yang broker dia pakai ni market ni, leverage tu berapa untuk CK market? Yang sini dia cakap leverage ada unlimited. Unlimited untuk eco standard saja tuan. Standard saja lah. Kalau kan ni sen 2,000 maksimum. 2,000. Dia sama lah macam ni. 2,000 maksimum. Copy trade icon standard cikgu tak ada diskaun lagi je. Copy trade icon standard saya beritahu cakap memang untuk 10,000 USD 10,000 punya Ya, saya copy trade sana ada lebih kurang 5 player lah, 5 orang.
5 orang memang tu, nama tu memang saya tak dedahkan lah, tapi memang dia buat 5 orang. So 5 orang yang ikut saya. Okey, tadi cikgu nak tanya untuk M5 dengan M15 ni, kalau dia kata dah bagi diskaun tu, untuk entry tu bila dia dah keluar cacing sikit kan, dengan mata kabel tu, ke atau nak kena tunggu sampai 0.75 ke 00 ke? Ini awak meja dia apa, buy ke sell? Buy. Meja buy. So M5 dengan M3 meja tu yang sekarang ni ke? Yang sekarang ni. Sekarang kalau M5 meja dia buy. Buy Untuk M5. So tapi untuk M30 H1 dengan daily semua arah ke sell. Betul cikgu. Kalau nak cari sell tu pun M5 ni bertukar arah sell. Betul. Tu bila bertukar arah sell jangan terus masuk. Tunggu minor pula bagi harga tertinggi. Minor dia bagi harga tertinggi agak ke diskaun lah. Dia bagi diskaun baru kita enter sell. Okey. So ada apa-apa lagi tak orang tanya? Okey cikgu. Last. Boleh, silakan. Okey, yang template cikgu ni kalau masuk yang sampai demand tu memang berat cikgu Memang. Berat. Oh, so kena buat template barulah. Tak boleh campurkan lah. Time frame berapa tu masuk tu? Saya tengok dekat time frame 15. Berat, tak boleh. Dia 30 ke atas. Oh, 30 ke atas Tapi 30 ke atas tu bila buka time frame tu jangan tukar-tukar time frame tu. So kalau macam tengok kat sampai demand tu, so memang dia tanda-tanda tu memang untuk kita re-entry balik lah. Kalau dia masuk kat zone tu, betul tak? Okay, baik cikgu. Saya try dulu semua. Assalamualaikum cikgu. Nak tanya ni, dari segi apa ni, borderline ni kan, sekarang ni duduk kat atas kan? Lepas tu mungkin dia escape tu dia akan turut sama kalau dia naik, ikut dia pergi atas kan? Faham tak? Tak faham. Macam ni. Kejap. Saya nak tutup siapa yang bising ni. Siapa yang bising sangat ni? Okey, soalan. Sorry. Tak ada buka. Tak buka. Okey. Macam ni cikgu. Sekarang ni M30 dia ni dekat atas. Adakah dia border? Sekejap. Kita buka M30. Okey, 30 okey. Okey dah. Kalau dia naik lagi, adakah golden line ni akan turut sama ke macam mana cikgu? Betul, dia kan golden line ni dia kan ikut candle, betul. Dia kan kalau naik lagi, golden line kan ikut naik atas lah. Betul. Memang dia kan ikut naik atas, tetapi macam saya cakap lah, major trend yang saya bagi FRC ni bawah ni ada sell, betul? Betul, sell. Okey, lepas tu kita tengok H1 pun sell juga. Betul. Tengok H4 pun sell, betul? Betul. Tengok daily pun sell, betul? Betul. So, adakah buy ke sell? Sell lah. Jawab pun soalan tu. So sekarang ni dia cuma naik atas ni sebab price ada lonjakan naik ke atas. Kalau misalnya kata boleh sampai kan saya cakap bila sampai line atas ni boleh sell. So sekarang ni kawasan ni memang cantik sell lah. Tapi kalau sell ni kita tak tahu dia akan naik atas ataupun dia terjun bawah. So kita kena kira money management kita. Kira money management. Adakah equity kita boleh support 10,000 point, maksudnya dia floating 10,000 point bermaksud dalam 1,000 pip. 1,000 pip. 1,000 pip. Kalau kita enter RM1 tu dia boleh support sampai 1,000 pip.
Maksudnya kekuatan MM tu cantik, tapi dalam RM1 tu kita kena bahagikan lah, bagi 3 atau bagi 4. Setiap kali kita enter 25 sen kali 4. Kali 4 tu bukan bermaksud enter tempat yang sama. Kalau enter tempat yang sama bermakna sama juga kita enter RM1. Betul? Betul. So kita bagi 4, maksudnya 25 sen. Dia naik lagi tinggi sikit dalam 100 pip, kita enter 25 sen lagi. Naik lagi enter 100 pip, kita 25 sen. Naik lagi floating 25 sen. So 4 kali entry cukup. Kita punya management biar. Dia naik lagi biarkan saja. Sebab kita boleh floating sampai 1000 pip ataupun 10,000 point. Tapi dia takkan floating sampai macam tu. Mustahil. Lepas tu tanya cikgu lah, kalau saya nak main scalping kan, bagi cikgu lah, mana lagi okey? Scalping ni kena menghadap chat. Tuan sanggup ke menghadap chat? Boleh lah, sebab saya duduk kedai juga. Kalau tuan boleh menghadap chat, tuan scalping lah, ikut. Senang cakap, scalping intraday swing ikut diri sendiri tuan. Tuan rasa tuan ni trader yang apa scalping, tapi jangan campurkan. Kalau tuan rasa scalping, buat scalping. Kalau intraday, buat intraday. Kalau swing, buat swing. Itu saja. Macam scalping ni boleh pakai juga ada punya golden line ke macam ni? Boleh. M1, boleh. M5, M15. Pakai 3 time frame tu. Okey. Saya ingat. Takut ni je lah, kalau main apa ni. Intraday ni kan dia punya floating tu tinggi sangat ya. Tak boleh tengok. Okey, masih cikgu. Daily kalau major trend dia buy, then H1 buy. Daily major trend buy. Okay. Daily major trend buy. H1 major trend pun buy. M30 major trend pun buy. After that entry time frame kecil Betul, kurangkan floating. Buy lah. Kalau kata time frame 15, dia punya major trend sell. Tunggu buy lah. Buy lah. Baru masuk entry lah. Betul. Tunggu buy, major trend buy, tunggu M15 juga, harga discount, harga terendah. Kurangkan floating lah, itu je. Kalau kata M15, sell, and then M5 dia buy, major trend ya. Kalau M15 sell, M5 buy, tunggulah M5 pergi arah sell. Sebab tapi tuan cakap ni untuk 2 time frame ke atau semua sekali time frame ni? Semua sekali time frame. Kalau semua time frame, tuan kena tengok 30 H1 dengan daily. Kekuatan kat situ. Kalau misalnya kata kekuatan situ tuan nak swing, itu kalau tengok sampai daily tu, itu intraday atau swing tu. Kalau tengok tiga situ adalah major trend adalah sell. So time frame kecil cari arah sell sajalah. Jangan lawan arah. Kalau kata contoh saya nak masuk entry dekat M5, saya kena refer time frame yang mana dulu? Tuan ni scalping ke intraday tuan? Intraday. Kalau masuk M5 ni, kalau kita tengok H1 dengan daily arah buy, kita cari arah buy lah. H1 dengan daily lah. H1 dengan daily lah. Tapi daily bukan tengok major, tengok minor. Tengok minor. Okay, clear? Clear. Okay, so tak ada apa-apa. Dah pukul 11 ni dah. So saya rasa kelas kita pada hari ni je sampai sini sajalah. Nanti insyaAllah saya akan buat lagi kalau misalnya ada permintaan kat korang semua.